ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dan diberikan kepada kita kesempatan untuk kita bertemu pada malam yang berkat ini, insya-Allah, untuk kita sama-sama menyambung bacaan kita dalam kitab Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 prinsip penyucian jiwa, 10 prinsip penyucian jiwa karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallah, yang merupakan antara beliau merupakan antara ulama di Madinah pada waktu sekarang. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam kuliah-kuliah sebelum ini, dalam perbahasan kitab ini, kita telah pun membahaskan 8 prinsip, 8 prinsip daripada keseluruhan 10 prinsip yang dibahaskan oleh penulis dalam kitab 10 prinsip penyucian jiwa ini, di mana saya sebutkan prinsip-prinsip yang telah kita bahaskan sebelum ini sebagai ulang kaji. Jadi prinsip yang pertama, tauhid, yang merupakan asas penyucian jiwa. Prinsip kedua, doa, kunci penyucian jiwa. Prinsip ketiga, Al-Quranul Karim adalah sumber penyucian jiwa. Prinsip yang keempat, mengambil contoh tauladan daripada Nabi SAW dalam menyucikan jiwa. Prinsip kelima, penyucian jiwa dengan takhliyah dan tahliyah. Prinsip keenam, menutup segala laluan yang boleh mengeluarkan diri daripada penyucian jiwa, laluan-laluan yang boleh menodai jiwa. Prinsip ketujuh, mengingati kematian dan mengingati akan hari pertemuan dengan Allah. Jadi demikian adalah 7 prinsip yang telah kita bahaskan, dan pada malam semalam kita bahaskan prinsip yang ke-8, tentang memilih teman duduk dan sahabat karib, kerana teman sahabat karib kita merupakan antara orang yang sangat mempengaruhi pembawaan kita. Jadi itu telah kita bahaskan dalam kuliah semalam. Adapun pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan bahaskan prinsip yang seterusnya, iaitu prinsip yang ke-9. Dan untuk mereka yang mengikuti perbahasan kitab 10 prinsip penyucian jiwa, ini boleh lihat di muka surat 103. Prinsip yang ke-9, al-hadaru min al-ujb, al-hadaru min al-ujbi wal-ightirar bin nafsi. Waspada terhadap sifat ujub dan terpedaya, dan perbuatan terpedaya dengan diri sendiri. Berwaspada dengan sifat ujub dan sifat atau perbuatan terpedaya dengan diri sendiri. Sebelum itu, barangkali ada baiknya kita jelaskan apa yang dimaksudkan dengan perkataan ujub. Ujub, saya lihat dalam kamus Dewan, dia berasal daripada bahasa Arab, tetapi digunakan dalam bahasa Melayu kita. Ujub yakni kagum dengan diri sendiri.
Ya, ujub maknanya kagum dengan diri sendiri. Angkuh, bongkak, ego. Ya, kagum dengan diri sendiri, ya, merasa diri hebat. Angkuh, bongkak dan ego. Ya, jadi dalam prinsip yang ke-9 daripada 10 prinsip penyucian jiwa, prinsip yang ke-9 ini ialah, ya, berwaspada terhadap sifat ujub dan, ya, sifat terpedaya dengan diri sendiri. Anda nak mengatakan bahawa sifat ujub merupakan antara sifat yang boleh merosakkan jiwa seseorang, yang boleh menyebabkan seseorang itu, ya, jadi rosak. Ya, kerana tidak dinafikan bahawa sifat ujub merupakan antara sifat mazmumah, ya, sifat-sifat yang tercela. Ada banyak sifat-sifat yang tercela, ya. Tetapi dalam prinsip yang ke-9 ini, penulis Syekh Abdul Razak, dia menekankan tentang bahayanya sifat ujub, kerana dia boleh menodai jiwa kita, ya, dia boleh menyebabkan jiwa kita rosak, ya, jiwa kita terpaling daripada jalan yang benar, ya, ketika mana seseorang itu terpedaya dengan diri sendiri, ya, dengan dia merasakan bahawa dirinya hebat, dengan dia merasakan bahawa dirinya sudah tahu segala-gala, merasakan diri sudah, ya, sudah mempunyai segala apa yang diperlukan untuk selamat di dunia dan akhirat. Dia merasakan diri dia lebih hebat daripada orang lain dan seumpamanya. Jadi, ya, orang-orang yang mempunyai sifat seperti ini, dia terpedaya dengan dirinya sendiri. Kenapa? Kerana realitinya bukan begitu sama sekali. Dan ini akan diperincikan oleh penulis dalam perbahasan tentang sifat atau tentang prinsip yang ke-9 ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di muka surat 104, ya, penulis dia memulakan perbahasan bab ini dengan membawakan firman Allah daripada dalam ya, surah An-Najm ayat 32. Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu, janganlah kamu memuji-muji diri kamu sendiri, kerana dialah, hanya Allah lah sahaja yang mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Jadi lihat tuan-tuan, ya, surah An-Najm ayat 32. Dalam ayat ini Allah secara terang lagi jelas menegah perbuatan memuji diri sendiri. Allah kata jangan kamu memuji diri kamu. Ini orang kata apa? Tegahan umum dan mutlak. Yani tak ada pengecualian sama sekali. Jadi mungkin ini satu faedah yang sangat bernilai buat setiap daripada kita, bahawa ini antara sifat yang perlu ada dalam diri setiap seorang Muslim, bahawa dia ditegah daripada memuji dirinya sendiri. Nak puji orang lain itu satu perkara, tetapi memuji diri sendiri itu ditegah sama sekali. Ini bagaimana seorang itu memuji dirinya sendiri? Sama ada dengan dia, lihat, larangan memuji diri sendiri, dia tidak kira sama ada dalam bisikan hati kita, yakni hati kita, ya, ada apa, berlega-lega dalam hati kita, ya, perasaan bahawa kita ni, diri kita hebat, luar biasa, bahawa diri kita ni bijak, ya, bahawa kita ni lebih daripada orang lain dan seumpamanya. Ini bisikan dalam hati, tanpa kita melafazkan apa-apa dan tanpa orang dengar apa-apa. Ini ditegah seperti mana kalau kita melafazkan perkataan-perkataan yang memuji diri sendiri.
Dan saya kira ada pepatah dalam bahasa Melayu yang kata, mungkin ada siapa yang boleh ingat, boleh bantu ya ingatkan, apa, ibarat masuk bakul angkat sendiri. Lebih kurang macam itulah ya, kalau ada yang boleh membantu ya. Ibarat masuk bakul angkat sendiri, maknanya dia puji diri sendirilah ya. Orang lain tak ada kata apa-apa, tapi dia lebih-lebih ya memuji dirinya sendiri. Jadi dalam ayat tadi ya, Allah Subhanahu Wa Taala menegah perbuatan seseorang itu memuji dirinya sendiri. Allah kata fala tuzakku anfusakum. Jadi kalau tak ada kitab yang sedang kita bahaskan ni, paling tidak catatkan ya nama surah dan ayat ya, supaya benda ni dapat menjadi apa, pedoman dan peringatan buat kita sepanjang hayat. Ya, jangan kita lupa tentang perkara ni. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat dalam budaya masyarakat barat mungkin ya, misalnya kita mungkin dapati bahawa budaya di sana berbeza, di mana ada kecenderungan barangkali untuk memuji diri sendiri ya, dengan perkataan-perkataan apa-apalah, saya ni orang hebat, saya telah berjaya melakukan ini dan itu, saya mampu melakukan ini dan itu. Yani ya, ini tanpa ada sebarang sekatan atau tanpa ada sebarang keraguan, dia menyatakan hal-hal tentang dirinya sendiri yang berbentuk pujian, yang berbentuk hal-hal positif. Sedangkan Allah kata apa dalam ayat yang kita baca tadi ya, dia sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertakwa ya. Hanya Allah sahaja yang tahu tentang mana daripada kalangan hamba-Nya yang bertakwa. Yakni dengan erti kata sebenarnya, takwa dengan erti kata sebenarnya. Apa artinya takwa? Takwa secara dasarnya maknanya ya, melaksanakan suruhan, menjauhi larangan. Yani itu takwa secara amnya, mafhum takwa ya, melaksanakan suruhan, menjauhi larangan. Tetapi barangkali kita secara zahir kita melihat seseorang itu ya berbuat demikian, melaksanakan suruhan Allah, menjauhi larangan Allah, dan pada zahir pandangan mata manusia menganggap bahawa si fulan orang bertakwa. Tidak ada masalah untuk mengandaikan sedemikian, sebab kita secara prinsipnya dalam kita nak menilai orang lain ya, kita memang hanya disuruh supaya menghukum seorang ya, sama ada baik atau buruk secara zahir. Kalau kita nampak baik, maka kita bersaksi bahawa dia orang baik. Sekiranya kita nampak benda buruk ya, kalau kita nampak pembawaan seorang itu buruk, maka kita bersaksi atas orang tersebut bahawa dia orang buruk pada zahir, secara zahirnya. Dan kita tidak tuntut supaya melakukan lebih daripada itu, kerana itu saja yang kita mampu. Tetapi di sini nak kata, adakah bermakna bahawa orang itu benar-benar baik atau benar-benar buruk? Di sini kita kata hakikat sebenar hanya Allah yang tahu. Mengapa sedemikian? Ya, mengapa sedemikian? Kerana baik atau buruk seseorang semuanya kembali kepada kedudukan hatinya. Semua kembali kepada kedudukan jiwanya. Jika hati seseorang itu baik, jika jiwanya baik, yakni dari menurut penilaian syarak, itu saya ingat kita kena jelas juga ya, baik dari sudut syarak, dari sudut agama. Jika hati seseorang itu baik, jiwanya baik, maka hal ini akan memberi kesan, mempengaruhi keadaan zahirnya ya. Jadi apa yang dizahirkan mencerminkan apa yang tersembunyi di dalam. Ini hakikat seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Sesungguhnya dalam diri tubuh badan manusia, yes,
ada segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh badan, jika buruk maka buruklah seluruh tubuh badan seorang itu. Sesungguhnya ia adalah hati jantung, ya. Jadi hakikat sebenar seseorang, dia kembali kepada kedudukan hati, kedudukan jiwanya. Dan saya kira kita sedia maklum bahawa kedudukan hati seseorang ini hanya Allah saja yang tahu, ya. Bahkan barangkali seseorang individu itu dia tak sedar, ini kita kata barangkali, dia tak sedar bahawa hatinya sudah rosak. Dia sendiri, seseorang individu itu sendiri tak sedar, berada dalam keadaan dia tak sedar bahawa hatinya rosak. Ketika mana hatinya rosak, sampai ke tahap dia tak sedar bahawa hatinya rosak. Kerana jangan lupa bahawa kesedaran itu satu kebaikan. Orang yang ada kesedaran itu satu sifat yang positif. Jadi barangkali seseorang itu sudah sampai ke tahap di mana dia tak sedar bahawa dia dalam keadaan buruk. Kenapa? Kerana ketika mana jiwanya sudah sampai ke tahap sedemikian, sehingga tidak lagi menyedari perbuatan-perbuatan buruknya, sehingga tidak lagi menyedari keadaan hatinya yang buruk, yang barangkali kerana rosaknya seorang individu itu, apa yang buruk dilihat baik, manakala apa yang baik dilihat buruk menurut pandangan hatinya. Dan hal ini berlaku, hal ini boleh berlaku seperti mana yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, yang barangkali mungkin kita nanti akan membacakan sebahagian daripadanya, ya. Baik, jadi Allah mengatakan, kembali kepada ayat surah An-Najm ayat 33 tadi, Allah mengatakan dia sahaja yang lebih tahu tentang orang-orang yang bertakwa. Dan Allah menyebutkan perkataan, atau Allah menyebutkan sifat takwa secara khasnya dalam ayat ini. Kenapa? Kerana itulah kemuncak atau itulah asas baik atau buruk seseorang itu. Ini baik atau buruk seseorang kembali kepada kedudukan takwanya. Seperti mana dalam firman Allah, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia daripada kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi Allah menilai kita bukan dengan warna kulit kita, bukan dengan kedudukan kita, bukan dengan harta kita, bukan dengan jawatan kita dan sebagainya. Allah menilai kita mengikut kedudukan takwa kita. Jika takwa kita tinggi, kita orang yang bertakwa, maka tinggilah kedudukan kita di sisi Allah. Jika kita kurang bertakwa, rendah ketakwaan kita, maka rendahlah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, penulis Syekh Abdul Razak, dia mengatakan Allah Azza wa Jal melarang perbuatan memuji diri sendiri. Allah melarang perbuatan memuji diri sendiri yang menunjukkan kesucian dan kebaikannya. Ini pujian-pujian yang berbentuk, yang menyucikan diri sendiri, yang menampakkan bahawa diri baik dan bagus. Kerana ketakwaan itu tempatnya di hati. Kerana baik atau buruk kembali kepada kedudukan takwa seseorang yang kita sebutkan tadi. Dan takwa tempatnya dalam hati. Ini asas takwa ialah dalam hati. Seperti mana kita sebutkan dalam hadis tentang baik atau buruk seseorang tu kembali kepada kedudukan jiwanya. Jadi kenapa kedudukan jiwa bergantung kepada seorang, kedudukan seorang itu bergantung kepada kedudukan jiwanya? Kerana itu adalah tempat letaknya takwa, ya. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui siapakah yang benar-benar bertakwa. Perbuatan
perbuatan memuji diri ini juga adalah faktor timbulnya rasa ujub di dalam hati dan merupakan sebab yang boleh menimbulkan riak yang akan menghapuskan segala amalan. Lihat dalam ayat surah An-Najm ayat 32 yang kita baca tadi, Allah mengatakan, dan janganlah kamu memuji diri kamu sendiri. Mengapa agaknya Allah Subhanahu wa taala menegah kita memuji diri kita sendiri? Semestinya ada hikmah, semestinya ada sebab. Jadi di sini penulis dia menjelaskan, pertama, kerana Allah lebih tahu tentang siapa yang benar-benar bertakwa. Allah yang tahu tentang siapa yang benar-benar terpuji. Kita boleh memuji diri kita sendiri, tetapi adakah benar-benar itu bererti bahawa kita orang yang terpuji? Bila kita kata saya ni bagus, adakah benar itu bererti bahawa kita ni benar-benar bagus? Adakah apa yang kita kata tu maknanya betul? Semestinya kita akan kata tak semestinya. Kenapa? Kerana apa yang kita ungkapkan, ya, pujian yang kita beri kepada diri kita sendiri itu sebenarnya tidak lebih sekadar dakwaan. Itu dakwaan je. Bila kita kata aku ni bagus, contohlah, ya, contoh mudah. Kita puji diri kita sendiri, kita kata aku ni bagus, ya, aku ni alim, ya, aku ni warak dan seumpamanya lah. Hakikatnya ini adalah satu dakwaan. Dan apa juga dakwaan jika tidak dituruti dengan pembuktian, maka dia hanya dakwaan semata-mata. Ini secara prinsip lah, bahawa mendakwa sahaja tidak memadai. Ya, mendakwa sahaja dia tidak akan mengubah hakikat sesuatu itu. Demikian juga kalau kita mendakwa bahawa kita ni baik, kita ni bagus, kita ni hebat, itu tidak akan menjadikan diri kita hebat, baik dan bagus dan sebagainya. Tidak. Kerana itu hanya dakwaan. Jadi nak kata bahawa, ya, hanya Allah yang lebih tahu tentang siapa orang yang benar-benar bertakwa. Kerana hanya Allah yang tahu tentang isi hati seseorang itu. Hanya Allah yang tahu. Kita mungkin mendakwa segala macam benda-benda yang baik-baik. Dan barangkali satu dunia menganggap bahawa kita ni baik. Tetapi realitinya, permasalahan hati dan jiwa, itu terletak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hati manusia itu terletak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati-hati manusia. Ini Allah membolak-balikkan hati-hati manusia. Kenapa? Kerana hati-hati manusia di tangan Allah. Dia membolak-balikkan hati manusia tu, yakni dari membolak-balikkan maknanya daripada kedudukan baik atau kepada kedudukan buruk, ya. Perubahan daripada baik atau buruk dan seumpamanya. Itu, ya, itu di bawah kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan saya kira kita sedar bahawa soal hati ni benda yang paling susah kita nak tetapkan. Paling susah kita nak tambat. Perasan tak kadang-kadang hati ni kita ni dia ada pasang surut. Kadang-kadang rasa semangat, kadang-kadang rasa malas, kadang-kadang, ya, bersungguh-sungguh nak melakukan sesuatu, ya, kadang-kadang dia cenderung ke arah benda baik, nak buat benda baik, tapi kadang-kadang, ya, dia cenderung ke arah hal-hal yang sebaliknya dan seumpamanya. Nampak tak? Ini hati kita ni kadang-kadang dia berubah-ubah dari satu masa ke satu masa. Sebagai contoh, kadang-kadang kita rasa nak makan sejenis makanan, hari esok kita rasa nak makan yang lain pula. Dari mana datang perasaan tersebut, rasa tersebut, keinginan tersebut, kalau bukan daripada hati? Dan ini maksudnya, kalau kita sendiri tak boleh nak tentukan hala tuju hati kita, termasuklah dalam soal bertakwa atau tidak. Kita disuruh supaya berusaha
ya, berikhtiar, bersungguh-sungguh, mengambil dengan sebab musabab. Tapi nak kata itu satu perkara. Tapi kemuncak kesudahannya, kita tidak ada kuasa untuk nak tambatkan hati kita supaya terus kekal dalam keadaan taqwa, supaya terus kekal dalam keadaan bersemangat misalnya. Ya. Dan ini yang dimaksudkan bahawa Allah lebih tahu tentang siapa yang benar-benar bertakwa. Ya. Perbuatan memuji diri sendiri juga adalah faktor timbulnya rasa ujub. Jadi ini antara sebab kenapa kita ditegah daripada memuji diri sendiri. Di samping kerana hanya Allah yang lebih tahu tentang siapa hamba-Nya yang layak dipuji atau tidak. Allah yang lebih tahu. Di samping itu, perbuatan memuji diri sendiri boleh menyebabkan timbulnya rasa ujub. Ini antara sebab musabab. Bila kita puji diri sendiri, itu satu perkara. Tapi dia akan membuka ke keadaan yang seterusnya atau peringkat yang seterusnya, iaitu apa? Rasa ujub. Dan apa rasa ujub? Apa maksud rasa ujub? Iaitu kagum dengan diri sendiri. Mula-mula dipuji diri sendiri, kemudian tak semena-mena ya perasaan itu dia terus bermain dalam hati dia. Dia apa, orang kata apa? Dia naik ke next level. Dia naik ke peringkat yang seterusnya. Maknanya dia bertambah lagi. Iaitu dengan apa? Dengan timbulnya rasa ujub, iaitu merasa diri hebat. Ialah bila dia puji diri dia sendiri, kemudian perasaan tu terus bermain-main dalam hati dia, tak semena-mena timbul rasa ujub, ya, merasa diri hebat, ya. Dia angkuh, bongkak, ego. Kemudian kata penulis, dan perbuatan memuji diri sendiri ini merupakan sebab yang boleh menimbulkan riak. Nak kata bahawa ujub dan riak dua perkara yang berbeza. Dan dia ada tingkatan-tingkatan dia yang berlainan. Mula-mula puji diri sendiri, kemudian dia meningkat kepada ujub, kemudian dia meningkat kepada riak. Apa artinya riak? Yakni perbuatan menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Ujub lain. Ujub merasa diri hebat. Tapi kalau terus ya bermain-main dalam diri, ya, tidak dicegah, tidak dibanteras, timbul pula rasa riak, iaitu menunjuk-nunjuk kepada orang lain, iaitu apabila dia membuat satu kebaikan, ya, di satu ketaatan, dia berusaha untuk menunjuk-nunjuk perbuatan baiknya itu, perbuatan ibadahnya itu kepada orang lain. Dan kata penulis, dan riak akan menghapuskan segala amalan. Ya, kenapa? Kerana riak dia bertentangan dengan syarat ikhlas yang perlu ada dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Ya, setiap amal ibadah yang kita lakukan perlu berteraskan kepada ikhlas, ya, untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak ada ikhlas, ya, ada sifat-sifat riak, ya, yang bertentangan dengan erti ikhlas, maka Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba itu. Seterusnya kata penulis, tuan-tuan dan puan-puan, seorang mukmin bagaimana sekalipun dia bersungguh-sungguh melakukan amalan saleh dan menjauhi perkara yang haram, dia tetap memiliki kekurangan dan menzalimi dirinya sendiri. Ya. Lihat tuan-tuan dan puan-puan, ini antara sebab kenapa kita ditegah daripada memuji diri kita sendiri. Ada beberapa sebab yang telah kita sebutkan tadi. Di sini satu sebab lagi, ya, yang diketengahkan oleh penulis. Dia kata penulis, seorang mukmin bagaimana sekalipun dia bersungguh-sungguh melakukan amalan salih dan menjauhi perkara haram, dan sekalipun walau macam mana sekalipun seorang itu bersungguh-sungguh melaksanakan suruhan, menjauhi larangan, kesudahan dia, selagi mana kita ni manusia, kita tetap mempunyai kekurangan. Dan bila kita kata kekurangan, apa artinya? Maknanya antaranya ialah kita melakukan kesalahan, kesilapan. Kita tetap tidak dapat lari daripada melakukan kesalahan dan kesilapan.
Dan apa juga bentuk kesalahan dan kesilapan, itu adalah salah satu bentuk perbuatan menzalimi diri sendiri. Mengapa agaknya perbuatan salah silap? Salah silap seperti apa? Segala apalah, hal-hal maksiat, hal-hal bid'ah, apatah lagi syirik dan kufur. Ini semua dianggap sebagai perbuatan menzalimi diri sendiri. Mengapa perbuatan salah silap ini, perbuatan salah laku seperti ini, perbuatan maksiat dan sebagainya, dianggap menzalimi diri sendiri? Kenapa? Kerana dengan perbuatan salah ini, dia akan melayakkan seseorang itu mendapat azab di hari akhirat. Maka itu adalah satu, dia jelas dia telah menzalimi dirinya. Kalau demikian keadaannya, maka orang itu telah menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan hal-hal yang kesudahannya menyebabkan dia diazab dan disiksa, tidak lain melainkan kerana perbuatannya sendiri, yakni perbuatannya menzalimi dirinya sendiri, Jadi ini hakikat. Dan seperti mana dalam hadis Nabi SAW, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu dia melakukan salah silap. Wa khairul khata'in at-tawabun, sebaik-baik orang-orang yang melakukan kesalahan ialah mereka yang bertaubat, kata Nabi SAW. Jadi tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Adapun manusia yang lain, walau macam mana sekali hebat pun dia, walau macam mana tinggi sekalipun ilmu dia, selagi mana dia manusia, dia tidak lari daripada salah silap. Justru masakan dia dapat memuji dirinya sendiri, seolah-olah dia sudah sempurna, seolah-olah dia sudah sampai ke makam yang tinggi dan seumpamanya. Kemudian kata penulis, tuan-tuan dan puan-puan, jika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang merupakan As-Siddiq bagi umat ini dan sebaik-baik manusia selepas para nabi, termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau, ketika Abu Bakar As-Siddiq meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengajarnya suatu doa yang dia boleh berdoa dengannya dalam solatnya, Nabi mengajarkannya doa ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang boleh mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampunilah bagiku dari sisimu. Rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Hadis ni dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar, kita sedia maklum bahawa dia adalah sebaik-baik umat ini. Abu Bakar adalah sebaik-baik umat ini. Umat Nabi Muhammad semenjak zaman Rasulullah sehinggalah ke akhir zaman nanti, siapa yang paling hebat, siapa yang paling bagus, siapa yang paling tinggi kedudukan dia berbanding manusia yang lain sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya secara sepakat dalam kalangan para ulama ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar As-Siddiq. Kemudian ada perselisihan, ada perbahasan dalam kalangan para ulama tentang sama ada yang ketiga
ialah Uthman atau Ali. Sekalipun majoriti para ulama cenderung kepada mengatakan bahawa manusia yang paling mulia, manusia ketiga yang paling mulia dalam kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Uthman, kemudian Ali, kemudian baki 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak kata bahawa Abu Bakar adalah manusia yang paling mulia daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sahabat baik, sahabat rapat. Yang ini topik yang kita bahaskan semalam, tentang pentingnya kita pilih sahabat yang baik. Jadi siapa agaknya sahabat rapat, sahabat baik, sahabat sehati jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Abu Bakar As-Siddiq? Jadi ini sahabat, Abu Bakar adalah sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedudukan dia paling tinggi. Dan boleh kita kata, siapakah ulama yang paling hebat? Siapakah ulama yang paling hebat daripada kalangan umat Islam ini? Ini pun satu soalan cukup emas juga. Mungkin ramai yang terkial-kial nak jawab, sedangkan sepatutnya jawapannya tanpa ragu, secara sepakat, ulama yang paling hebat daripada kalangan umat Islam ialah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mana dia manusia yang paling mulia, paling bertakwa, paling hebat, paling tinggi ilmunya. Bukankah dia jadi mulia, dia jadi bertakwa kerana ilmunya? Masakan dia boleh jadi hebat, dia boleh jadi mulia tanpa ilmu? Jadi ini insya-Allah jelas, Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah ulama Islam yang paling hebat. Tetapi apabila dia meminta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengajarkan kepada dia doa, untuk dia amalkan, Nabi mengajarkan doa yang kita bacakan tadi. Apa maksud dia? Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Subhanallah. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang paling mulia daripada kalangan umat Islam ini. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Maknanya apa? Apa maksudnya? Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Apa maksud dia? Bukankah maksud dia, ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak melakukan salah silap? Kerana itu maksud kezaliman. Kezaliman di sini maknanya perbuatan salah silap. Sungguhnya aku telah melakukan kezaliman, aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Ini kalau Abu Bakar As-Siddiq pun diajar oleh Nabi supaya memperakui hal ini, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Maknanya sesungguhnya aku telah banyak melakukan salah silap. Kalau Abu Bakar As-Siddiq banyak melakukan salah silap, sedangkan dia manusia yang paling mulia daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka bagaimana pula dengan kedudukan kita? Dan tidak ada yang boleh mengampuni dosa selain Engkau, ya Allah. Maka ampunilah aku, rahmatilah aku, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi kata penulis Syekh Abdul Razak, maka bagaimana pula keadaan orang yang lebih rendah kedudukannya berbanding Abu Bakar As-Siddiq? Kalau Abu Bakar As-Siddiq pun diajar oleh Nabi supaya mengakui atas dirinya bahawa dia telah banyak melakukan salah silap dan menyuruh supaya dia meminta keampunan daripada Allah, maka kita ni lebih layak, lebih utama, lebih patut untuk memperbanyakkan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada Abu Bakar. Kerana kita lebih layak untuk membaca doa tersebut atas banyaknya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan kalau demikianlah keadaannya, kalau demikianlah hakikatnya bahawa kita ni banyak melakukan salah silap dengan Allah Subhanahu wa taala, dan barangkali dengan sesama manusia yang lain di sekeliling kita dan sebagainya. Lebih-lebih lagi dengan ada media sosial macam-macam
ya, barangkali dengan komen kita dan sebagainya, kita ya tanpa sedar kita kita sakitkan hati orang lain dan sebagainya, ya. Maka kita ni lebih layak untuk lebih banyak meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahan-kesalahan yang kita telah lakukan, ya. Dan kesudahannya, kalau demikianlah keadaannya, apakah masih boleh untuk seseorang itu hendak memuji dirinya sendiri? Apakah masih boleh untuk seorang itu merasa ujub, merasa dirinya hebat, merasa dirinya bagus, sedangkan realitinya dia banyak melakukan kesalahan, sedangkan realitinya ada banyak kekurangan, ya. Jadi di sini nak kata bahawa seorang yang berakal, seorang yang ada kesedaran, dia tidak akan ada perasaan yang seperti itu. Dia tidak akan ada perasaan ujub, merasa diri hebat, merasa diri tinggi dan sebagainya. Kerana realiti hakikat perasaan seperti ini, perasaan ujub, perasaan rasa diri hebat, ya, rasa diri lebih tinggi daripada orang lain, itu sendiri merupakan satu kesalahan, itu sendiri merupakan satu keaiban, itu sendiri merupakan satu kekurangan, menunjukkan bahawa orang itu tak faham sehingga dia ada perasaan-perasaan macam itu, menunjukkan bahawa dia ada kedangkalan, ya, sehingga dia boleh rasa ujub, merasa diri hebat, sedangkan realiti dia banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak kesalahan, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kata penulis, ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW yang paling dicintainya, bertanyakan tentang firman Allah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, surah Al-Mu'minun ayat 60. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan, sedangkan hati mereka gentar kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka, yakni orang-orang yang memberikan, dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka rasa gentar, rasa takut, kerana yakin akan tiba satu hari mereka menghadap Allah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, adakah mereka ini orang-orang yang minum arak dan orang-orang yang mencuri? Ini orang-orang yang memberi dalam keadaan hati mereka rasa gentar, meyakini, mengingati hari mereka akan berdepan dengan Allah. Apabila mereka memberi, maknanya apabila mereka melakukan kebajikan-kebajikan, mereka melakukan dalam keadaan takut, dalam keadaan gementar dengan Allah, takut dengan Allah. Tapi Aisyah menyangka bahawa kerana perasaan ini ada kerana mereka terdiri daripada kalangan orang yang seperti minum arak dan mencuri. Ini mereka rasa takut kerana dia ada melakukan perbuatan-perbuatan salah seperti itu. Tetapi apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ya? Dia mengatakan, tidak wahai anak perempuan As-Siddiq, la ya bint As-Siddiq, walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun alla tuqbala minhum. Tidak wahai anak perempuan As-Siddiq, akan tetapi mereka itu ialah orang yang berpuasa, salat, bersedekah. Ini mereka ni adalah orang-orang yang soleh, yang bertakwa. Mereka berpuasa, mereka salat, ya, mereka bersedekah, sedangkan mereka takut perbuatan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka berbuat baik, dalam keadaan mereka membuat perkara-perkara ketaatan, mereka melakukannya dalam keadaan takut gementar,
perbuatan mereka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini dalam riwayat At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Lihat bagaimana sifat dan sikap orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa tidak dinafikan bahawa mereka terdiri daripada kalangan orang-orang yang banyak berbuat amal soleh. Mereka adalah golongan yang tekun melaksanakan hal-hal ketaatan. Tetapi bagaimana keadaan mereka apabila mereka melakukan hal-hal ketaatan tersebut? Bagaimana, apakah perasaan mereka apabila mereka mengerjakan hal-hal kebajikan, hal-hal ketaatan tersebut? Adakah dalam keadaan mereka rasa lega? Afwan. Adakah dalam keadaan mereka rasa lega, rasa tenang, rasa gembira, atau mungkin rasa diri hebat, rasa diri bagus, rasa selamat dan seumpamanya? Jawapannya tidak. Ternyata mereka melakukan amal-amal soleh itu, dan itulah memang tabiat mereka. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, tekun melaksanakan amal-amal soleh, tetapi mereka melaksanakannya dalam keadaan takut, dalam keadaan hati mereka gementar. Ini takut gementar dengan Allah, bukan dengan manusia, tak. Ini urusan takut, perasaan gementar, rasa cemas, ini semua dalam hati. Barangkali tak nampak pada zahir. Jadi mereka melakukannya dalam keadaan takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka takut? Di sini kefahaman, di sini kebijaksanaan, di sini mendalamnya ilmu mereka. Apabila mereka melaksanakan hal-hal ketaatan seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukannya dalam keadaan takut. Kenapa? Kerana mereka khawatir amalan yang mereka kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa agaknya mereka ada perasaan semacam tu? Kenapa timbul perasaan takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah? Kenapa pula mereka rasa takut? Mungkin ada yang tertanya-tanyalah, dah buat amal soleh seperti mana yang diperintahkan oleh Allah, ini bukan buat benda-benda yang mengarut-ngarut, ya, buat benda bid'ah dan sebagainya, tidak. Mereka melakukan amal-amal soleh seperti mana yang diperintahkan oleh syarak, mengikut petunjuk syarak. Tetapi kesudahannya mereka takut. Kenapa takut? Kerana takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di sini soalan. Kenapa mereka takut amal-amal soleh mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana realitinya seperti mana yang telah kita bahaskan tadi, selagi mana kita manusia, kita banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak cacat cela, termasuklah dalam amal-amal soleh yang kita kerjakan. Apa jaminan bahawa bila kita lakukan amal-amal soleh, bila kita solat, bila kita puasa, bila kita sedekah, bila kita bantu orang dan sebagainya, apa jaminan bahawa amal-amal kita itu menepati seperti mana yang Allah hendak? Menepati seperti apa yang Allah hendak. Apa jaminan? Mungkin ada yang kata, bukankah kalau kita dah solat seperti mana Nabi solat, ya, contohlah, kalau kita dah solat seperti mana Nabi solat, maknanya dah lengkaplah syarat-syarat dan rukun-rukun solat itu. Jawapannya betul. Tetapi apakah itu sahaja syarat diterimanya amal ibadah kita? Yang ni kalau dari segi orang kata teknikal dia lah, ya, syarat-syarat rukun-rukun kita kata teknikal lah. Ini bab-bab teknikal. Adakah dalam syarat ibadah ni dia hanya melihat bab-bab teknikal saja? Jawapannya tidak. Apa yang kita sebut di awal tadi,
yang pokok segala amal kita dikembali kepada hati. Dalam bab ibadah, antara syarat utamanya ialah ikhlas. Dan ikhlas ni dalam hati. Yang kita dah sebut juga tadi, bahawa dalam bab soal hati, kita sendiri tak ada kuasa untuk nak mengawal hati kita. Seperti mana kita tidak ada kuasa untuk nak tambat hati kita supaya bila buat amal ibadah kena ikhlas. Kita tahu bahawa buat amal ibadah ni kena ikhlas. Tetapi adakah itu bererti bahawa hati kita akan jadi ikhlas? Jawapannya tidak. Bahkan dia perlu kepada mujahadah. Dia perlu kepada kesungguhan, pemerhatian, penelitian, pengawasan. Kita kena kawal. Kita kena mengawasi hati kita supaya jangan dia melencong dan seumpamanya. Jangan tiba-tiba ada perasaan-perasaan yang menyalahi ikhlas dan seumpamanya. Dan kemuncaknya dalam apa juga pelaksanaan amal ibadah kita boleh, seperti mana sepatutnya, kita boleh berusaha untuk ikhlas dan sebagainya. Tetapi di akhirnya, selesai sahaja ibadah yang kita laksanakan itu, setelah kita berusaha sedaya upaya ikhlas, di penghujung amal ibadah yang kita lakukan itu, apakah di akhirnya kita boleh mendabik dada kita, kata, Alhamdulillah, aku tadi ikhlas. Boleh ke kita buat macam tu? Jadi di sini kita kena sedar bahawa hanya Allah yang tahu sama ada kita benar-benar ikhlas atau tidak. Hanya Allah saja yang tahu sejauh mana, berapa peratus ikhlas kita tadi itu. Adakah 100%? Daripada mula takbiratul ihram sehingga salam, ikhlas sepanjang masa? Jawapannya hanya Allah saja yang tahu. Itu satu. Yang kedua, pastinya ada kekurangan dan kelemahan. Kerana itu sifat manusia. Kerana sifat kesempurnaan hanya bagi siapa, tuan-tuan? Sifat kesempurnaan hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Jadi, kembali kepada ayat Al-Quran, ya, yang ditanyakan oleh Aisyah, isteri Nabi SAW, dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan sedangkan hati mereka gementar kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka, ya. Mereka beramal dalam keadaan hati mereka takut, ya. Kemudian Nabi menjelaskan bahawa, ya, mereka itulah orang-orang yang berpuasa, solat, bersedekah sedangkan mereka takut tidak diterima amalan mereka daripada Allah, kerana itu adalah realitinya. Itu adalah realitinya. Dalam segala apa amal ibadah yang kita kerjakan, kita tak tahu sama ada amal ibadah kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Kita tak tahu. Dan kita kena maklum jugalah bahawa kita tak perlu tahu. Dan kita tak mungkin tahu pun. Dan yang pentingnya kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak kata dalam masa yang sama, dengan kesedaran dan kefahaman kita merasa takut, kita merasa khawatir, kita merasa cemas. Kot-kot barangkali amal ibadah yang kita kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ada kemungkinan. Jadi sebab itu perasaan ini kena ada. Perasaan ini, perasaan takut, ya, perasaan cemas. Ini perasaan cemas dengan Allah, bukan dengan manusia ke apa. Tak. Perasaan takut dengan Allah kena ada. Ya, ini dikata khasyah. Ini antara sifat orang yang beriman. Ada rasa takut dengan Allah, rasa cemas. Di samping takut azab Allah, takut kemurkaan Allah, kita takut amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di sini soalannya,
Jadi antara perasaan takut amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perasaan ujub, merasa diri hebat, bukankah itu dua perasaan yang bertentangan, yang kontradik, yang tak mungkin ada dalam hati seorang Muslim yang bertakwa? Sebab dia kontradik. Kita disuruh supaya menghadirkan perasaan-perasaan ini dalam diri kita. Rasa takut, cemas, khawatir amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adanya perasaan ujub dan seumpamanya ini bertentangan dengan rasa takut tadi itu. Ya. Kemudian Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah, ini di antara ulama salaf daripada kalangan tabi'in. Dia mengatakan, aku sempat bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi. Aku sempat bertemu dengan lebih 30 orang sahabat Nabi. Ini dia daripada generasi tabi'in. Kesemua mereka takut kemunafikan mengenai diri mereka sendiri. Kesemua mereka takut sifat munafik ada dalam diri mereka sendiri. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih dia. Apa maksudnya di sini? Ini kenyataan daripada Abdullah bin Abi Mulaikah. Dia bertemu dengan 30 sahabat Nabi, dan semua mereka ini takut dalam hati mereka ada sifat ada sifat nifaq. Ini barangkali mengejutkan kita. Macam mana pula sahabat Nabi takut bahawa dia orang ni munafik? Mungkin ada yang kata, takkanlah sahabat Nabi jadi munafik? Jawapannya betul lah tu. Mana pula sahabat Nabi ni munafik? Golongan munafik ini golongan yang lain, betul? Golongan munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang-orang yang menzahirkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Golongan munafik itu beza dengan sahabat, ya. Golongan sahabat ialah mereka yang beriman pada zaman bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni orang-orang yang beriman. Jadi macam mana pula mereka takut ada sifat munafik dalam diri mereka sendiri? Di sini nak kata lanjutan daripada perbahasan kita tentang perlunya ada rasa takut, ada khasyah, rasa cemas dalam diri kita bahawa ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itulah realitinya. Dan demikian kita lihat para sahabat, sifat mereka dia melangkaui, dia lebih sikit daripada sifat tu. Ini bukan sekadar mereka rasa takut. Ini para sahabat yang disebutkan oleh Abdullah bin Abi Mulaikah tadi. Para sahabat bukan sahaja merasa takut bahawa amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan perasaan mereka lebih daripada itu. Iaitu mereka sampai takut ada sifat munafik dalam diri mereka. Bagaimana? Iaitu kalau kita lihat antara sifat orang munafik apa? Antara sifat orang munafik ialah apabila mereka beramal ibadah, mereka beramal untuk menunjuk-nunjuk. Bila orang munafik, bila dia orang buat sesuatu amal ibadah, seperti mana salat atau bersedekah dan seumpamanya, mereka melakukan untuk manusia, bukan kerana Allah. Mereka, antara sifat orang munafik ialah dia riak, dia menunjuk-nunjuk. Bahkan kesudahannya Islam itu semua yang mereka zahirkan itu hanya untuk manusia, untuk nak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Itu definisi munafik. Mahu dia menzahirkan Islam, dia menyembunyikan kufuran. Dan dia menzahirkan Islam di sini kenapa? Kerana tidak lain dan tidak bukan hanya untuk nak menunjuk-nunjuk atas macam-macam alasan lah, untuk nak jaga keselamatan, kerana takut ditangkap, takut
diseksa dan sebagainya. Ini pada zaman, ya, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Dan pada hari ini tak kurang bezanya pun, ya. Dia menzahirkan Islam, dia melakukan hal-hal ketaatan, antaranya apa? Kerana nanti takut orang kata apa. Misalnya lah, ya, ini nak kata ini ada sifat-sifat munafik. Dia takut nanti orang kata, orang cemuh dia dan sebagainya, takut orang kritik dia dan sebagainya, ya. Tak kira lah, dia dalam bab solat, dalam bab, kalau perempuan dalam bab pakai tudung, macam-macam. Dia buat sesuatu untuk manusia. Jawapannya, adakah ini amal ibadah yang selari dengan syarak? Jadi kita kena jelas, dalam bab amal ibadah, syarat utamanya ialah kena ikhlas. Apa artinya ikhlas? Maksudnya kita melakukan suatu amal ibadah itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan kerana manusia. Kalau kita melakukan suatu amal ibadah kerana manusia, itu riya, dan itu antara sifat orang munafik yang melakukan amal ibadah supaya dilihat oleh orang-orang di sekeliling. Dan ini yang dikhawatiri oleh para sahabat, ya, seperti mana yang diakui oleh, seperti mana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abi Mulaikah tadi. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis satu nasihat penting yang disebutkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Hudzaifah bin Al-Yaman ini dia dikenali sebagai penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bin Al-Yaman, dia penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia disimpan rahsia apa? Mungkin ada yang tanya. Jawapannya, dia menyimpan rahsia nama-nama orang-orang munafik. Dan kisahnya, sahabat-sahabat tahu bahawa Hudzaifah bin Al-Yaman ni ada senarai nama orang-orang munafik yang Nabi minta supaya dia sembunyikan, ya. Ini orang-orang semua tak tahu. Hudzaifah bin Al-Yaman tahu sebab dimaklumkan kepadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi minta supaya dia simpan, jangan bagi tahu ke orang, ya. Kisahnya ialah apabila mengetahui hal ini, Umar Al-Khattab, yakni orang kedua yang paling mulia dalam kalangan umat Islam, dia bertemu dengan Hudzaifah dan sampai, ya, bersumpah, bertanya sama ada dia termasuk dalam senarai tersebut atau tidak. Umar Al-Khattab, maknanya sampai begitu sekali rasa takut sahabat, rasa takut Umar Al-Khattab secara khasnya. Dia takut bahawa dia tersenarai dalam kalangan orang-orang munafik yang ada pada waktu itu. Dan apabila dia dah mendesak Hudzaifah dengan sedemikian rupa, akhirnya Hudzaifah menjelaskan bahawa engkau tak ada dalam senarai, tetapi, ya, aku tidak akan bagi tahu sesiapa selepas engkau. Maksudnya aku bagi tahu kat engkau ni je. Ini pun sebab engkau dah mendesak aku sampai, ya, sedemikian rupa. Tapi aku tak akan bagi tahu sesiapa lagi selepas engkau. Sampai gitu. Jadi Hudzaifah bin Al-Yaman, tuan-tuan dan puan-puan, ditanya tentang apa tu sifat munafik, memandangkan bahawa dia, antara kelebihan dia adalah penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyimpan nama-nama orang-orang munafik. Dia ditanya apa tu sifat munafik. Apa kata dia? Apa kata Hudzaifah? An tatakallam bil Islam wa la ta'malu bih. Engkau bercerita tentang Islam tetapi engkau sendiri tak buat. Maknanya dengan kata lain, cakap tak serupa bikin. Ini sifat orang munafik. Cakap tak serupa bikin. Yani semoga Allah mengampuni kita semua. Kita menyatakan sesuatu, benda ni baik, benda ni kena buat, benda ni wajib dan sebagainya, tetapi kita sendiri tak buat, ya, subhanallah. Itu salah satu ciri munafik, ya. Jadi kesudahan dia, tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab atau dalam menjelaskan tentang perkara atau sifat munafik ini,
para ulama mengatakan la yakhafuhu illa mu'min wa la ya'manuhu illa munafiq. Tidaklah sifat munafik ini ditakuti kecuali orang-orang yang beriman. Dan tidaklah yang merasa aman daripadanya kecuali orang munafik itu sendiri. Tidaklah sifat munafik itu ditakuti melainkan oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman sangat takut dengan sifat munafik. Orang-orang beriman seperti mana halnya para sahabat tadi, sangat-sangat takut bahawa mereka tergolong dalam kalangan orang-orang munafik. Siapa yang takut? Orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman sangat takut mereka tergolong dalam kalangan orang-orang munafik. Berbanding orang munafik itu sendiri, mereka rasa aman daripadanya. Mereka tak rasa takut apalah, ya. Sedangkan mereka benar-benar orang-orang munafik. Jadi maksud di sini apa, tuan-tuan? Maksudnya di sini, jangan sekali-kali kita merasa aman daripada sifat munafik. Jangan sekali-kali kita mendabik dada menganggap diri kita ni orang iman, orang Islam orang beriman yang bertakwa. Jangan sekali-kali kita menganggap diri kita selamat sedemikian rupa. Sehingga mengatakan tak mungkinlah aku ni orang munafik. Orang munafik, mungkin ada yang lebih jahil menganggap bahawa orang-orang munafik ni sama Rasulullah saja. Subhanallah, barangkali ada. Sedangkan realitinya apa, tuan-tuan? Tidak pernah ada golongan munafik lebih ramai berbanding zaman sekarang. Bukankah makin lama keadaan makin menurun, keadaan makin memburuk seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka demikianlah dalam soal jumlah orang munafik. Makin lama, makin ke hujung akhir zaman, seperti mana kekufuran berleluasa, kemaksiatan berleluasa, demikian juga dengan orang-orang munafik. Semoga Allah memelihara kita daripada sifat munafik. Semoga Allah tidak menggolongkan kita daripada kalangan orang-orang munafik. Kemudian di akhir perbahasan, tuan-tuan dan puan-puan, penulis Syekh Abdul Razak hafizahullah, dia menukilkan kenyataan daripada Imam Al-Hasan Al-Basri, juga daripada kalangan ulama salaf, meninggal dunia tahun 110 Hijrah. Dia mengatakan, al-mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan, wal munafiq jama'a isa'atan wa amna. Thumma tala Al-Hasan, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Orang mukmin itu dia menghimpunkan ihsan. Orang mukmin itu dia menghimpunkan ihsan. Ihsan maknanya berbuat baik, dan bimbang, yakni rasa bimbang. Orang mukmin dia ada dua sifat ini. Manakala orang munafik pula menghimpunkan kejahatan dan rasa aman. Ini rasa aman daripada sifat kemunafikan, rasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa aman daripada dihumban ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri dia membacakan firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang sentiasa bimbang, sesungguhnya orang-orang yang sentiasa bimbang disebabkan takut kepada kemurkaan Tuhan mereka. Yang merujuk kepada sifat orang yang beriman, bahawa mereka sentiasa dalam keadaan bimbang takut. Orang-orang beriman sentiasa dalam keadaan rasa bimbang takut. Bimbang takut dengan apa? Bimbang takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sentiasa bimbang takut daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dalam keadaan rasa bimbang takut amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini jauh sekali daripada mendabik dada, jauh sekali daripada merasa tenang seolah-olah dirinya sudah dijamin syurga. Jauh sekali, sifat-sifat ini jauh sekali daripada diri mereka itu. Berbanding dengan orang-orang munafik,
mereka yang terjerumus, bergelumang dalam kejahatan, dan dalam masa yang sama mereka rasa aman. Sebab tu kita lihat mereka dalam keadaan sukaria, mereka dalam keadaan gembira, banyak ketawa. Betul atau tidak? Kita lihat orang-orang kafir seperti orang-orang munafik. Kehidupan mereka apa? Penuh dengan gelak ketawa, penuh dengan bersenang-senang, penuh dengan menghabiskan waktu dengan hal-hal keduniaan dan sebagainya. Dalam keadaan tak ada rasa apa-apa takut. Dalam keadaan tak ada rasa apa, rasa tak bersalah langsung. Betul atau tidak? Ini antara pembawaan mereka, sifat mereka. Ini di sebaliknya ialah ada rasa ujub. Di sebaliknya rasa ujub, rasa takabur. Di sebaliknya rasa diri selamat, rasa diri hebat, rasa diri bagus dan sebagainya. Jadi ini seperti mana yang di dalam perbahasan prinsip yang ke-9 ini, sifat ujub dan terpedaya dengan diri sendiri, dia merupakan antara sebab yang boleh menodai jiwa kita, yang boleh menyebabkan jiwa kita menyimpang, dinodai dengan sifat-sifat yang madhmumah. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, jadi di sini pihak admin ada mengemukakan soalan kuis, jadi siapa yang cepat jawab, saya ingat ada dia punya hadiah dia lah, soalan kuis untuk kuliah malam ni. Apa beza antara ujub dengan riak? Apa beza? Perhatikan, jangan salah faham soalan tu. Apa beza? Bukan apa tu ujub dan apa tu riak. Itu lain. Jadi kena faham soalan tu. Dia kata apa beza antara ujub dan riak? Apa perbezaan dia? Bukan apa ujub dan apa riak, tak. Apa perbezaan dia? Yani apa sifat-sifat yang ada pada ujub yang tidak ada pada riak. Itu maksud soalan. Jadi siapa yang cepat jawab, dia menanglah kiranya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mengakhiri kuliah, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama daripada saudara Muhammad Syamsuri Abdul Ghani, kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kita pakai topi yang ada simbol capal? Saya ingat sebelum nak menjawab soalan ini, kita kena fahamlah simbol capal tu, atau secara asasnya, adakah simbol capal ini satu simbol yang baik, yang bagus? Jadi mungkin masa tak mengizinkan, secara ringkasnya kita kena sedar dan mengakui bahawa simbol capal ini tidak ada dalam agama. Simbol capal tidak ada asasnya dalam agama Islam. Mana datangnya perintah atau anjuran, saranan atau galakan supaya kita menggunakan simbol capal atau simbol-simbol yang lain? Jawapannya tidak ada. Bahkan secara tegasnya kita kena faham bahawa Islam bukan ibarat simbol-simbol. Dalam Islam tidak ada simbol-simbol. Bahkan boleh saya tambah faedah di sini, bahawa kita mungkin biasa tengok simbol anak bulan. Simbol anak bulan. Kadang-kadang dalam bendera, kadang-kadang bendera Islam sinonim dengan simbol anak bulan. Mungkin kita tak pernah tertanya-tanya tentang perkara ini. Adakah benar anak bulan adalah simbol
Islam? Kita kena jelas. Jawapannya tidak. Ini hanya benda yang diada-adakan lah. Cuma dalam bab bendera ini satu perkara lah. Boleh tak boleh itu satu perkara. Jadi bab bendera ni saya kira dia lebih kepada hal-hal dunia, ya, sebagai identiti negara-negara dan seumpamanya lah. Tetapi bila masuk dalam bab topi atau bab kopiah, ya, dia letakkan simbol capal atas topi, ya, atas kopiah. Di sini ada bahayanya, ada risikonya. Kenapa? Kerana dikhawatiri ini sudah melibatkan bab agama. Berbanding simbol anak bulan dalam bendera itu bab dunia. Tapi bila masuk dalam, ya, bila masuk dalam bab kopiah, apatah lagi jika ada tanggapan bahawa simbol ini simbol yang mulia, simbol yang ada keutamaan, kelebihan-kelebihan, fadilat-fadilat, maka ini jelas, ya, merupakan bibit-bibit kesesatan. Ya, dan kemuncaknya apa? Kemuncaknya saya khawatir apabila kita mengkeramatkan simbol capal itu, menganggapnya keramat. Apa arti keramat? Maknanya ada kelebihan dan ada keistimewaan, seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Dan itu adalah kesesatan yang jelas, bahkan dikhawatiri, ya, terjerumus dalam hal-hal khurafat dan barangkali sampai syirik dan kufur, ya, wal'iyadzubillah. Jadi itu asasnya. Jadi kalau kita dah faham bahawa simbol capal ini adalah simbol yang tidak ada asasnya dalam Islam, apakah layak, apakah wajar untuk kita pakai topi atau kopiah dan sebagainya? Saya kira jawapannya jelaslah. Ya, tak wajarlah. Seperti mana kita tidak wajar memakai, ya, pakaian yang ada simbol salib. Tapi kadang-kadang ada orang Islam yang pakai pakaian ada simbol salib. Betul atau tidak? Mungkin ada yang tertanya-tanya, macam mana? Jawapannya bendera-bendera orang kafir itu. Bendera-bendera negara kafir. Ramai sahaja mungkin daripada kalangan orang Islam, anak-anak muda dan sebagainya, pakai baju misalnya, baju dia lambang bendera negara kafir. Tak kira lah UK ke apakah. Bukankah lambang bendera mereka salib? Tapi pada hari ini mungkin ada orang Islam dipakai. Tapi nak katalah, ya, kekeliruan sebahagian umat Islam menganggap bahawa alah ni bendera saja. Subhanallah. Dia tak sedar bahawa lambang bendera negara-negara kafir ni salib. Dan memang salib, ya. Tak payah kita nak takwil, tak payah. Jadi boleh tak pakai, kita kata sebaiknya dielakkan, ya, kerana dikhawatiri, ya, kita akan terjerumus dalam hal-hal yang ditegah oleh agama, ya. Baik, kemudian ada soalan daripada saudara Ari Mustang. Dia tanya pula, apakah beza sifat ujub dengan yang saya ingat ditanya soalan kuis tadi, apakah beza sifat ujub dengan syirik kecil? Tak, syirik kecil ini merujuk kepada riya, ya. Seperti manalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi mengatakan, mahukah kalian aku jelaskan apa tu syirik kecil, ya. Kemudian kata Nabi, ya, syirik kecil ialah riya. Jadi saya ingat kesudahan dia kembali kepada soalan kuis jugalah, apa beza antara sifat ujub dengan riya. Itu soalan kuis, saya tak boleh nak jawablah sekarang ni, ya. Adapun apa maksud syirik kecil? Syirik kecil maknanya perbuatan syirik tetapi tidaklah sampai terkeluar daripada Islam, seperti mana syirik besar. Syirik ada dua, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar maknanya terkeluar daripada Islam. Syirik kecil maknanya dia masih dalam kategori dosa tetapi tak adalah sampai menyebabkan seorang itu terkeluar daripada Islam. Seperti mana perbuatan riya lah. Riya diertikan sebagai syirik kecil. Kemudian ada pertanyaan daripada saudara Najib Ibrahim. Ditanya apa beza munafik dengan sifat munafik. Ya, bagus, barakallahu fiik. Munafik maknanya orangnya. Sifat munafik maknanya ciri-cirinya, ya. Dan sifat munafik ini dia ada boleh kita kata sifat munafik
seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, ada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai sifat-sifat munafik. Seperti apa? Apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Apabila dia diberikan amanah, dia khianat. Apabila dia bergaduh, dia melampau. Ya, ini antara sifat-sifat munafik. Jadi munafik orangnya. Kalau orang munafik, maknanya itu orang yang ada sifat-sifat munafik, ya. Sama ada dari segi perbuatan atau hati. Ya, munafik ni ada dua kategori juga. Iaitu kategori perbuatan, ya, perbuatan orang-orang munafik, dan ada sifat munafik yang dalam hati. Kalau sifat munafik dalam hati, ini orang munafik yang menzahirkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Ini orang munafik secara batin, ya. Tetapi adapun sifat-sifat perbuatan-perbuatan nifaq, ya, seperti yang kita sebut tadi, ya, kalau berjanji dia khianat, dia mungkir janji dan sebagainya, ini sifat-sifat perbuatan orang munafik, ya. Ini secara ringkaslah, ya. Baik, apakah sifat munafik ini khusus pada orang Islam? Apakah sifat munafik ini khusus pada orang Islam saja? Mungkin soalannya tak berapa jelas. Ya, apa sifat munafik ini khusus pada orang Islam? Secara dasarnya munafik ialah orang-orang kafir. Orang-orang munafik maknanya orang-orang kafir sebenarnya. Cuma bezanya kerana dia menzahirkan Islam. Sedangkan realiti hakikatnya dia orang kafir. Jadi mungkin tak berapa jelas mungkin soalan tu, apa sifat munafik. Tapi nak kata bahawa barangkali dalam kalangan orang Islam ada sifat-sifat munafik. Yang ini dari segi amali lah, dari segi perbuatan. Seperti kalau dia berjanji, kemudian dia mungkir janji. Dia ada sifat munafik. Perbuatan dia menyerupai perbuatan orang munafik. Tetapi sekalipun barangkali dalam masa yang sama dia masih lagi orang Islam. Ya. Ada soalan daripada saudara Syahril Haji Umar. Apa pandangan Ustaz tentang ungkapan riak lama-lama barulah ikhlas? Riak lama-lama baru ikhlas. Apa maksud dia? Kalau maksud dia menganggap tak mengapa untuk kita ada riak, buat saja amalan tu walaupun riak, menganggapnya mudah, menganggapnya tak ada apa-apa. Kenapa? Kerana lama-lama akan datanglah ikhlas. Kita kata tak betul lah, ya. Kita diperintahkan oleh syariat supaya sedaya upaya ikhlas sentiasa. Bukan tak apa mula-mula biar riak dulu, lama-lama datanglah ikhlas. Ini saya ingat ini resepi Pak Pandai ke, ini tunjuk ajar iblis ke dan seumpamanya lah. Kalau macam tu maksud dia tak betul lah, ya. Atau mungkin ada maksud yang lain, wallahu alam. Kemudian ada soalan daripada saudari Siti Ngalim. Dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang munafik itu masih Muslim atau sudah menjadi kafir? Ini kita sebut tadi itulah. Bila disebut orang munafik, kalau dikata orang munafik, maknanya orang kafir. Cuma dia menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Ini secara zahirnya kita melihat dia Islam dan kita melayan dia seperti mana zahir dia lah. Apabila dia menzahirkan Islam, kita layan dia sebagai orang Islam. Dia bagi salam, kita jawab salam dan sebagainya, seperti mana hak-hak orang Islam lah. Kalau dia mati, kita kebumikan dia di perkurangan orang Islam, sebab dia menzahirkan Islam. Tetapi kena ingat, realitinya di sisi Allah dia kafir. Tetapi itu urusan Allah lah, ya. Jadi adakah orang munafik tu masih Muslim? Tak, orang munafik maknanya orang yang menyembunyikan kekufuran. Maknanya dalam hati dia ada, hatinya kufur. Dia tak beriman pun. Dia menganggap Islam ni kolot, dia menganggap Islam ni tak betul.
Dia menganggap Islam ni ketinggalan zaman. Maknanya dia tak beriman pun dengan syariat Islam. Kalau kat rumah mungkin dia tak semayang pun. Kenapa tak semayang? Alah, semayang ni tak penting. Kata-kata macam tu barangkali. Dalam hati atau dilafazkan dengan orang yang terdekat dan sebagainya. Ini jelas menampakkan bahawa dia orang munafik. Maksudnya orang yang sudah terkeluar daripada Islam. Apabila dia ada perasaan-perasaan macam ni dalam hati dia. Ini tak beriman dengan syariat, menganggap syariat ni ketinggalan zaman dan sebagainya. Ini semua perasaan-perasaan yang membawa kepada kekufuran. Dan itulah sifat orang munafik. Orang munafik dia itulah keyakinan fahaman dia. Baik, ikhwah, saya kira sebelum kita mengakhiri kuliah kita pada malam ni, saya ingat saya kena jelaskanlah apa jawapan soalan kuis tadi. Apa beza antara ujub dan riak. Tak tahulah kalau ada yang dah jawab atau belum. Tetapi apa yang dapat dikatakan untuk soalan ni, apa beza antara ujub dengan riak? Jawapan dia, ujub boleh berlaku walaupun dalam keadaan kita bersendirian. Sebab ujub maknanya merasa diri hebat. Dan perasaan ini boleh wujud walaupun dalam keadaan seorang itu sedang duduk bersendirian. Tak ada orang-orang, tak ada sesiapa di sekeliling dia. Tapi ada perasaan ujub dalam diri dia. Maknanya dia kalau bahasa mudah dia syok sendiri macam tu je. Ini perasaan ujub. Berbanding dengan riak hanya boleh ada apabila ada orang lain. Sebab riak maknanya apa? Menunjuk-nunjuk. Nunjuk-nunjuk apa artinya? Maknanya dia nak tunjukkan apa yang dia buat supaya orang nampak. Jadi ujub boleh berlaku walaupun dalam keadaan kita bersendirian, dan ini yang kita bahaskan tadi. Berbanding riak hanya berlaku apabila ada orang. Jadi dengan kata lain tak mungkin orang tu riak tetapi dalam keadaan dia bersendirian. Tak mungkinlah, Sebab tu antara yang disarankan dalam agama, antara kita bila kita nak beramal ibadah, disarankan supaya kita zahirkan atau sembunyikan. Ada perincian, tapi secara dasarnya kita disarankan supaya menyembunyikan amal ibadah kita. Jangan dizahirkan. Kenapa? Bertujuan supaya mengelak daripada datangnya perasaan riak tersebut. Baik ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira sampai di situ saja untuk kuliah kita pada kali ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.